A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam tadabbur harian bersama setiap daripada muka surat Al-Quran. Hari ini insya-Allah saya akan sekali lagi bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua untuk bersama-sama dalam muka surat 553 insya-Allah. Sebelum daripada ni telah membuat rakaman, telah membuat siaran untuk muka surat ini, tetapi oleh kerana mempunyai sedikit masalah maka suaranya agak bermasalah, maka pada hari ini saya sekali lagi insya-Allah cuba untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua. Jadi harapnya kepada sesiapa yang bersama-sama dalam sesi pada malam ni, sebenarnya muka surat 553 pengulangan yang telah dibuat sejak 2 hari lepas. Jadi boleh tolong beri respon lah jika sekiranya suara okey ataupun tak okey, insya-Allah. Pada muka surat ini, iaitu muka surat ini surah Al-Jumu'ah, mula masuk kepada surah Al-Jumu'ah. Jadi surah ini sebenarnya menceritakan tentang mempunyai temanya yang tersendiri. Ianya tidak lari daripada tema keseluruhan daripada juzuk yang ke-28, iaitu juzuk yang ke-28 ini temanya adalah intimak, iaitu setiap daripada Muslim ini mesti memahami bahawa mereka ini berkewajipan untuk berintimak kepada Islam. Jadi mereka ini tidak boleh sebenarnya cukup hanya dengan melaksanakan beberapa perkara sahaja di dalam Islam ini dan kemudian tidak memberi intimak kepada Islam. Jadi apakah di antara intimak yang perlu diberikan oleh seorang itu untuk memenuhi ciri-cirinya berintimak kepada Islam? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita semua dalam setiap daripada muka surat di dalam juzuk ini secara khususnya. Dan juga dalam surah yang akan kita bacakan pada hari ini, iaitu surah Al-Jumu'ah, ia membawa satu tema, iaitu tema perkumpulan, iaitu orang Islam ni mestilah berkumpul, orang Islam ni mestilah bersama-sama, orang Islam ni tidak boleh berpecah-pecah, dan oleh kerana itulah nama dia Al-Jumu'ah, dan harinya dinamakan sebagai hari Al-Jumu'ah, iaitu hari berkumpul. Berkumpulan. Kita ada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, dan kemudian Al-Jumu'ah maknanya berkumpul. Jadi daripada situlah maka kita akan melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengumpulkan setiap daripada orang Islam ini pada setiap minggu sekali mereka akan berkumpul. Jadi oleh kerana itulah maka sebenarnya ini adalah nak membina, bukan hanya sekadar satu hari kemudian mereka berkumpul dan kemudian tidak ada apa-apa lagi. Tak. Sebenarnya ini mempunyai satu falsafah lah kita katakan secara konsepnya, iaitu semua orang Islam ni sepatutnya kena ada perasaan, iaitu mereka ni tidak boleh berpecah-pecah. Mereka mesti bersama dan berkumpul di satu tempat pada satu masa dengan azannya, dengan solatnya, dan kemudian ada secara khususnya dan istimewanya ada khutbah di situ. Jadi inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak tekankan dalam surah ini, dan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan keadaan-keadaan yang ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil quddus al-azizi al-hakim. Iaitu Allah Taala menyebutkan tentang tasbih. Tasbih iaitu apa? Iaitu tasbih ni artinya ialah membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih ni, asal perkataan tasbih ini adalah dari as-sabhu, iaitu berenang. Iaitu berenang ni maksud dalam bahasa Melayu lah kita terjemahkan sebagai berenang, tetapi maksud dia ialah al-marrus sari' fil ma', iaitu berjalan dengan laju di dalam air, itu nama dia as-sabhu. Jadi daripada perkataan ini dia apabila digunakan dalam tasbih, dia membawa erti iaitu kita dengan cepat dan segeranya membersihkan Allah Subhanahu Wa Taala ini daripada segala perkara-perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi. Allah Taala sebut sini apa? Ma fis samawati wa ma fil ardi, semuanya adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu yang pertamalah. Kemudian yang keduanya Al-Malik. Al-Malik ni artinya ialah raja. Allah inilah raja kepada muka bumi ini. Kemudian Allah inilah Al-Quddus. Kudus ini ialah menisbatkan sesuatu benda yang yalik kepada Allah SWT. Yang yalik ni maknanya yang layak, yang sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tadi membersihkan, menolak
menafikan segala yang tidak layak, kemudian sekarang mensabitkan. Jadi itu dalam bahasa Arabnya dipanggil kudus. Kudus ni daripada takdis lah. Takdis maknanya yang bersih. Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya adalah sifat yang tinggi, yang agung. Kemudian tu aziz, dia ni maha perkasa, dan kemudian maha hakim. Ayat seterusnya, ayat yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan, iaitu apa? Wallazi ba'atha fil ummiyin. Kemudian Allah Ta'ala terus menceritakan tentang kasih sayangnya kepada manusia ni. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni tidak membiarkan manusia begitu saja terkapai-kapai, tak ada hidayah, tak tahu mana betul, tak tahu mana salah. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuskan ba'atha. Dialah yang mengutuskan, bukannya datang secara spontan, tak tahu siapa utus, tak. Allah Ta'ala lah yang mengutuskan fil ummiyin. Ummiyin ni artinya ialah daripada perkataan ummi lah. Ummi iaitu ibu kan. Ibu kan. Jadi apa maksud ibu di sini ialah iaitu orang-orang yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Maknanya orang yang kita kata buta huruf lah kalau disebutkan dalam bahasa sekarang kan. Tapi maksudnya orang tak tahu membaca menulis, tak semestinya dia ni adalah bodoh ke teruk, tak. Tapi orang yang mempunyai sifat begitu disandarkan kepada ummi, iaitu emak. Kenapa? Kerana ketika seseorang itu dilahirkan oleh ibu bapa dia, oleh mak dia lah, oleh mak dia, maka dia ni dalam keadaan tak tahu apa-apa kan. Jadi baby itu kan lahir daripada ibunya, maka dia tak tahu membaca dan menulis. Jadi orang-orang yang tak tahu membaca dan menulis dikata ummi. Jadi di sini maksud ummi sini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kerana sayangnya kepada manusia ni, dia telah mengutuskan seorang nabi kan, fil ummi rasulan, seorang rasul. Kepada apa? Kepada orang yang tak pandai membaca dan tak pandai menulis ni, iaitu orang Arab kan, minhum, dan mereka daripada kalangan mereka, bukan daripada orang luar, bukan orang yang tak tahu apa-apa tentang orang Arab ni, bukan tak tahu apa-apa daripada orang Quraisy ni, bahkan dia tahu tentang orang Quraisy ni, dia kenal betul-betul minhum. Kemudian apa yang dibuat oleh nabi ini? Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan ada tiga perkara yang dilakukan oleh Nabi Rasul ni, iaitu kita kata tugas Rasul lah kan, tugas Nabi lah, iaitu apa? Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu itu maknanya membaca kepada mereka ni ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya iaitu ayat Allah, iaitu Quran lah. Kemudian wa yuzakkihim, itu yang pertama, yatlu. Jadi tilawah ni menurut kata ulama tafsir, tilawah ni bukannya baca-baca biasa, tetapi membaca mempunyai dua sifat, iaitu al-mutataba'ah, iaitu mutatabi'ah, iaitu maknanya berterusan. Selepas ni baca ni, lepas tu baca ni, maknanya tak berhenti-henti lah. Kemudian yang keduanya adalah al-murattalah. Murattalah tu maknanya baca dengan jelas. Kalau bacaan, kalau ada qiraat kita panggil tartil. Tartil tu membaca dengan perlahan-lahan, membaca dengan jelas dan orang faham. Jadi dia murattalah, mutatabi'ah. Jadi maknanya Nabi ni kerja dia ialah yang pertama, dia membaca terus, tak berhenti-henti. Maknanya ialah kalau orang kata apa pun, tengok kan, di Mekah tu 13 tahun. Kemudian tu dia terang-terang, maknanya sebagai orang faham. Make sure orang tu faham. Tu yang kedua lah kan, al-mutatabi' al-murattalah. Kemudian yang kedua, itu yang pertama, itu yang kedua ialah apa? Wa yuzakkihim, iaitu membersihkan mereka. Membersihkan apa? Iaitu membersihkan daripada syirik, membersihkan daripada kekotoran jahiliah, membersihkan daripada maksiat, adat-adat yang bercanggah dengan yang tak sesuai dengan Islam kan. Maka semua itu perlu dibersihkan. Jadi itu kerja Nabi yang kedua. Dan yang ketiganya ialah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka tu Alkitab, Al-Quran. Jadi Allah Ta'ala tu mengutuskan Nabi untuk mengajarkan Al-Quran ni. Jadi itulah maknanya bagi kita kan, sangat-sangat pentinglah bagi kita kan, iaitu untuk memahami Al-Quran, mempelajari Al-Quran ni. Maknanya kalau kita dah bersih pun, dah bersih jiwa kita dah dengar dah penjelasan-penjelasan kan, kita dah tahu semua, tapi kita perlu pula mempelajari Al-Quran tu. Kerana Allah Ta'ala utuskan Nabi untuk mengajarkan Quran kepada kita. Jadi bukan untuk mengajar hanya membaca sahaja kan. Bukan membaca Quran kemudian kita selesai. Tak boleh kan. Kita mestilah mempelajari apa yang ada dalam kitab dan juga wal hikmah. Hikmah ni kalau ikut makna asalnya adalah wisdom. Maknanya apa? Kebijaksanaan. Tetapi ulama sebut apabila hikmah ni digabungkan dengan Alkitab, maka ertinya membawa erti apa? Membawa erti iaitu hikmah tu maknanya as-sunnah. Jadi Alkitab was sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Allah Taala kata sedangkan sebelum daripada mereka dapat rasul ni, mereka ni berada dalam keadaan sesat yang nyata. Sesat mana tak tahu mana betul mana salah kan. Jadi Allah Taala kirimkan rasul ni untuk mengajar mereka. Jadi kita pada hari ini ingatlah bahawa Allah Taala ini mengutuskan Nabi ni kepada Nabi Muhammad SAW kepada manusia, dan kita dapat Islam pada hari ini, dan kita tak akan cukup kalau kita ni tak belajar Quran dan tak belajar sunnah tu dengan betul-betul ni. Maknanya
Maksud belajar kitab belajar sunat itulah mendengarlah penjelasan agama daripada ulama-ulama kita kan, yang menceritakan tentang Quran tu. Jadi jangan maknanya malas, jangan maknanya cuba lari kan, tak mau belajar tentang Islam. Perkara lain boleh belajar, tetapi kenapa Alkitab, As-Sunnah, agama ni kita tak boleh nak belajar. Kemudian ayat yang ketiga, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Allah SWT sebut sebab apa? Dan kemudian Rasul ini diutuskan juga kepada kaum Quraisy tu, dan kemudian kepada orang yang selepas daripada tu. Selepas daripada tu maknanya orang yang datang, lamma yalhaqu bihim, orang yang tak datang, tak lagi maknanya selain daripada sahabat, orang yang datang selepas daripada sahabat. Jadi mereka ni diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kefahaman, dapat Islam kan. Sebagaimana kita lah kan. Kita ni lamma yalhaqu bihim lah kan. Kita tak sempat dengan sahabat, kita tak sempat dengan tabi'in, tapi kita dapat Islam tu, masya-Allah kan. Jadi kita dapat ajaran Rasul tu sampai kepada kita walaupun kita jauh kan. Berada di mana? Berada di mana tengokkan kita ni kan. Berada di Nusantara, ya Allah, yang jauh sangat, sama ada Brunei ke, Malaysia ke, Indonesia ke, Singapura ke, di mana, tapi jauh. Tapi kita dapat lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Tak ada orang boleh sekat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dia perkasa, kerana dia ni hakim, dia tahu kenapa disampaikan Islam ke sini. Dia hakim. Nah, maknanya dia bijaksana, dan dia ni aziz dan dia perkasa. Jangan ada siapa pun tak boleh sekat kalau Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki satu benda tu. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu zul fadlil azim. Itu semua kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala beri kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kemudian wallahu zul fadlil azim, dan bagi Allah itu dia mempunyai kurniaan yang sangat banyak. Kalau diberi pada kita pun, diberi pada manusia pun tak luak, maknanya tak hilang, tak berkurang pun apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang kelima Allah Subhanahu Wa Taala membuat perumpamaan sekarang ni, iaitu Allah Taala cela kan orang-orang Yahudi ni sebenarnya. Yahudi yang telah diberikan kitab ni. Allah Taala bukan beri kitab Taurat saja kepada mereka. Allah Taala beri Taurat kepada mereka, kepada Zabur kepada mereka, dan kemudian Allah Taala beri kepada mereka apa lagi? Iaitu Injil juga kepada Bani Israel kan. Iaitu Nabi Isa AS adalah daripada Bani Israel, daripada Maryam. Jadi Allah SWT sebutkan orang-orang yang dapat kitab Taurat ni, tapi mereka ni buat dono je dengan Taurat ni. Mereka ni tak tahu, tak pernah pelajari Taurat. Mereka tak nak ambil manfaat daripada Taurat tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Masalul lazina humilut taurah thumma lam yahmiluha kamasalil himar. Yahmilu sini dipertanggungjawabkan, maksudnya orang-orang yang telah dipertanggungjawabkan dengan Taurat, dan kemudian mereka itu tidak mengambil tanggungjawab tersebut. Maknanya mereka dah berjanji dengan Allah untuk mereka ni terima Taurat tu, kemudian mereka meninggalkan Taurat tu. Mereka tak ambil manfaat daripada Taurat tu. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Samalah seperti himar, kamasalil himar. Yahmilu asfara, yang membawa asfar. Asfar ni maknanya kitab-kitab. Kitab-kitab yang mempunyai manfaat yang banyak. Asalnya daripada safar. Safar tu maknanya ialah yang terbuka. Maknanya safar ni. Safar, kalau safirah maknanya yang terbuka. Jadi bila safar tu maknanya satu benda yang terbuka, yang mana boleh dimanfaati banyak benda dalam tu. Tapi apakah ianya diambil manfaat oleh orang-orang Yahudi? Tidak. Jadi Allah Ta'ala kata samalah perumpamaan dia macam keldai lah. Keldai kan. Jadi moga-moga Allah SWT jangan jadikan kita ni kan jadi orang seperti itu kan. Allah Ta'ala mencela Bani Israel itu, dan sebenarnya Allah Ta'ala nak ceritakan juga kepada kita kan, bahawa sebenarnya jaga-jaga kan, kita jangan jadi seperti itu. Jadi seperti apa? Iaitu orang-orang yang ada Quran tapi kita tak tahu apa makna Quran. Ada Quran tapi manfaatnya sangat banyak, tapi kita tinggalkan macam itu saja. Maknanya satu benda yang berharga tapi kita tinggalkan. Satu benda yang tidak patutlah bagi seorang Muslim. Jadi Allah Ta'ala kata bi'sa masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah. Buruklah kan, buruklah perumpamaan, iaitu orang-orang yang mendustai dengan ayat-ayat Allah ni. Ayat-ayat Allah maknanya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala dah berilah kepada orang Yahudi tu, mereka tinggalkan. Jadi wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kalau orang zalim, Allah Ta'ala akan la yahdi. Allah Ta'ala tak akan beri petunjuk kepada orang zalim. Jadi siapa yang zalim? Yang tadi tu. Orang Yahudi adalah contoh orang yang zalim. Jadi bila kita ni tidak mahu sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita takut Allah Subhanahu Wa Taala akan lari meninggalkan kita, tak memberi hidayah kepada kita, walaupun kita minta ihdinas sirah kan. Tapi kalau Allah Ta'ala dah marah pada kita, murka pada kita kan, tak suka pada kita, dan kita ni menjadi seperti orang-orang perangai Yahudi, maka kita takuti Allah Subhanahu Wa Taala akan tinggalkan kita, tak memberi hidayah kepada kita lagi. Qul ya ayyuhallazina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Ayat seterusnya Allah Ta'ala menyeru kan. Bukan ya ayyuhallazina amanu kan, ya ayyuhallazina hadu. Hadu ni ialah wahai orang-orang Yahudi.
Ada ulama-ulama kata mengatakan hadu ni ialah daripada perkataan hada. Hada tu maknanya bertaubat, kembali. Kembali ke sebab apa? Sebab dia kata, setengah pendapat kata, iaitu orang-orang yang telah bertaubat. Mereka ni dipanggil Yahudi kerana mereka ni telah bertaubat daripada menyembah anak lembu. Apabila Nabi Musa turun daripada tempat menerima Taurat tu, kemudian tiba-tiba dia tengok kaum dia ni menyembah anak lembu. Itu satu pendapat lah kata. Jadi, tapi lepas daripada tu mereka bertaubat. Jadi sebab tu dinamakan mereka ni sebagai hadu. Tapi ada juga yang mengatakan bahawa hadu ni ambil daripada Yahuzi. Yahuzi ni ialah seorang daripada anak Nabi Yaqub alaihissalam. Maknanya adik-beradik Nabi Yusuf, adik-beradik Benyamin. Ada seorang tu bernama Yahuzi. Dan keturunan itulah dikatakan sebagai, maka dipanggil sebagai Yahudi. Apa pun pendapat ulama', tapi mereka inilah orang-orang Yahudi yang ada, sampai sekarang ni ada. Allah Ta'ala kata apa? Katakan kepada mereka ni, wahai Muhammad, in za'amtum, kalau kamu kata kamu ni awliya'ulillah, kalau kamu kata ni kamu ni kekasih Allah, Allah sayang pada kamu kan, orang lain tak ada, mereka dia yang hebat. Kalaulah kamu kata macam tu, okey, tak apa. Allah Ta'ala kata apa? Katakan kepada mereka, fatamannawul maut, bercita-citalah untuk mati, in kuntum sadiqin, kalau kamu ni benar. Kenapa dia kata bercita-citalah untuk mati? Kerana dah kalau kamu ni baik kerana Allah Ta'ala, Allah tak sayang pada kamu, dah mintalah kepada Allah supaya mati, supaya kamu dapat terus berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah mereka laksanakan? Apakah mereka minta mati tu? Tak, mereka takut. Mereka takut mati sebenarnya sebab mereka tahu mereka ni bohong. Jadi sebab itulah, sebab ada ulama kata, kalaulah mereka meminta mati pada masa tu, nescaya mereka akan mati. Jadi mereka takut nak minta. Jadi wala yatamannawnahu, Allah Ta'ala kata mereka tak akan minta mati tu. Mereka tak akan bercita-cita nak mati tu abadan, selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, kenapa? Kerana apa yang telah mereka usahakan, iaitu apa? Kejahatan-kejahatan. Mereka tahu mereka ni jahat. Mereka tahu bahawa mereka ni buat apa yang tak patut dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itulah mereka takut untuk meminta mati tu, dan mereka takut untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kejahatan yang mereka lakukan. Wallahu alimun bizzalimin, Allah Ta'ala kata, Allah tahu siapa yang zalim. Siapa yang zalim? Jadi orang Yahudi lah zalim. Jadi Allah tahu siapa yang zalim. Jadi sebab itulah mereka ni tak akan buat benda tu. Ayat yang terakhir dalam muka surat 553 kita pada sesi ni adalah apa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, Kul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah Ta'ala kata, katakan, beritahu kepada manusia, beritahu kepada orang Yahudi, beritahu semua kan, bahawa mati yang kamu takut ni, kamu nak lari sangat ni, adakah kamu boleh lari daripada dia? Fa innahu mulaqikum. Mati tu akan berjumpa dengan kamu. Dia akan kejar kamu kan. Kamu tak boleh lari. Kamu akan mati juga. Jadi maknanya kan, kalau kamu takut nak mati, kamu akan mati juga. Memang orang Yahudi takut nak mati. Tapi Allah Ta'ala katakan, dia akan mati juga. Kamu tak boleh lari daripada mati. Summa turadduna. Kemudian selepas daripada kamu mati, ke mana? Adakah mati jadi tanah? Tak. Turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kamu ni akan dikembalikan kepada Tuhan yang mengetahui al-ghaib dan juga syahadah. Maknanya alam ghaib, satu benda yang tak nampak, dan juga satu benda yang nampak. Maknanya tak adalah benda, dua benda saja kan atas dunia ni kan. Sama ada benda tak nampak, benda tak nampak kan. Jadi semua tu Allah Ta'ala tahu. Jadi kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kemudian dia akan menyatakan, akan memberitahu, akan membongkarkan apa yang kamu lakukan. Membongkarkan, bukan membongkar saja, tapi membongkar, ulama seperti Jalalain kata, membongkar dan menghisap kamu apabila kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi setakat itu sajalah insya-Allah kan, muka surat 553 kita pada kali ini. Moga-moga akan berjumpa lagi lah insya-Allah di lain-lain sesi, insya-Allah di muka surat yang seterusnya. Jadi jangan lupa insya-Allah untuk share bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang lain di mana saja berada insya-Allah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.